محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وافتح علينا فتوح العارفين يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم زدنا علما. اللهم ارزقنا فهما يا عليم. اللهم ارزقنا متابعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وفعلا وقولا وعبادة وعملا صالحا. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. صدق الله العظيم. Al-Fadilah Tuan Imam, Al-Afadilah Tuan-tuan guru, para alim ulama, seluruh ahli jawatan kuasa Masjid At-Taqwa, muslimin, muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, pertama-tamanya syukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala kerana pada malam ini kita dapat sama-sama berhimpun kembali dalam bicara sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga subur iman kita, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala tingkatkan ketakwaan kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah, amin ya rabbal alamin. Dan kita mengambil kesempatan peluang bicara sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sama-sama basahkan lidah berselawat terlebih dahulu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah. Mudah-mudahan selawat yang dipanjatkan diterima Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah, amin ya rabbal alamin. Menerusi kitab Rahiqul Makhtum karangan Asy-Syaikh Safiyur Rahman
Al-Mubarakfuri rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid daraini amin. Yang ada kitab boleh buka muka surat 357. 357. Pada tajuk pembunuhan Ka'ab bin Al-Ashraf. Pembunuhan Ka'ab bin Al-Ashraf. Jadi kita dah bicarakan sebahagian ataupun muqaddimah pada tajuk pembunuhan Ka'ab bin Al-Ashraf ini, tuan-tuan, pada kuliah yang lepas, muqaddimah dia. Ka'ab bin Al-Ashraf ni yang pertamanya dia orang Yahudi lah, orang Yahudi, dan antara pemimpin Yahudi yang paling kuat memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Musuh Nabi, musuh umat Islam, dan dia menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam secara terang-terangan. Berbanding dengan pemimpin-pemimpin Yahudi yang lain, dia agak yang paling agresif. Apatah lagi Ka'ab bin Al-Ashraf ini, dia adalah seorang yang kaya, seorang kaya, tuan-tuan. Dia berhidup bermewah-mewahan. Kalau dalam kitab sebut hidup bermewah-mewahan, serta terkenal sebagai seorang yang kacak, package, orang package. Rupa ada, harta ada, bahkan dia seorang yang pandai bersyair. Dia selalu menggunakan kelebihan ataupun kepintaran dia, mengukir kata-kata yang indah pada syair-syairnya. Dan apabila saat dia memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam di bumi Madinah, kebanyakan syairnya itu adalah menghasut orang-orang kepada membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, walaupun dalam hidupnya itu banyak kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan. Dia anugerah belaka tu, rupa kita kan, begitu juga kesihatan kita, kepintaran kita, begitu juga dengan harta yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan itu. Itu semua anugerah. Itu semua adalah kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi jika ianya digunakan pada jalan mengkufuri Allah Subhanahu wa taala, menentang agama Allah Subhanahu wa taala, itu adalah merupakan satu nikmat yang dikufuri. Kufur disebutkan sebagai kufur nikmat. Orang Islam pun kena hati-hati ni. Dan orang Islam, Allah Taala bagi nikmat keamanan, nikmat kesejahteraan, ada harta, bahkan ada yang hidup mewah, tuan-tuan, sampai lupa untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal masjid terbentang luas, terbuka luas, alhamdulillah hari ni. Kan dah buka dah, masih lagi ada yang walaupun seruan depan rumah, tapi tak datang juga. Dia kena muhasabah. Orang Islam sekalipun, semua nikmat tu daripada Allah, semua ujian. Ayyukum ahsanu amala, sama ada baik ataupun buruk, ianya semua adalah merupakan ujian daripada Allah SWT. Jadi rupa kacak, rupa cantik, ujian, juga ujian. Alhamdulillah. Lepas tu kita kalau Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita rupa paras ni, kita tengok cermin jangan puji diri dulu, baca doa. Ada doa dia doa tengok cermin tu Allahumma kama hassanta khalqi fa ahsin khuluqi, itu doa dia. Ya Allah, sebagaimana engkau memperelokkan paras rupaku dan juga tubuh badanku, maka elokkanlah juga akhlakku. Itu doa dia. Doa tengok cermin, jangan tengok handsome juga, boleh tambah seorang lagi, ke situ lah. Tuan-tuan muslimin, para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Jadi Allah Taala, innallaha la yanzuru ila suwarikum, kena ingat, sesungguhnya Allah Taala tak tengok pada rupa paras kamu. Wala yanzuru ila ajsadikum, dan Allah Taala tak tengok pada tubuh badan kamu.
walakin yanzuru ila qulubikum, tetapi Allah Taala tengok pada hati kamu. Tuan-tuan muslimin, para jemaah sekalian, jadilah sebagaimana Sayyidatina Sarah ni orang yang paling cantik lah, tapi dia adalah orang yang sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia punya cicitnya Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam. Dan cicit dia Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Nabi Allah Yusuf ni dia mewarisi kecantikan moyang dia, Sarah. Jadi memang lelaki yang paling kacak atas muka bumi, paling handsome, paling tampan tu Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam. Tapi jadi orang yang paling tunduk dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan muslimin, para jemaah sekalian, apabila dia mendengar tentang kemenangan orang-orang Islam dalam peperangan Badar dan pembunuhan orang-orang ternama Quraisy, dia pun berkata, benarkah berita ini? Mereka itu ialah orang-orang yang terhormat di kalangan Arab serta raja-raja manusia. Demi Allah, jika Muhammad berjaya menewaskan mereka, tentunya perut bumi ini lebih baik daripada permukaan dia. Ini kata-kata yang sememangnya menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seolah-olah Nabi SAW dan juga orang Islam tak layak menang, tak layak dikurniakan kemenangan di dalam peperangan Badar. Masih lagi dia memandang hina kepada umat Islam, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun dah tengok depan mata tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, kemenangan, pertolongan daripada Allah Taala kepada orang Islam, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sepatutnya buka hati dia, buka mata dia, tapi tertutup hatinya itu daripada melihat kebenaran itu. Yang dia tengoknya keburukan, yang dilihatnya itu kebencian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi apabila ternyata kepadanya kebenaran berita itu, lantas dia mengejek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan umat Islam, serta memuji-muji seteru baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dipuji pula musuh Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada kalangan musyrikin Quraisy Mekah. Sepatutnya dia orang Madinah, dia juga ada rasa untuk menjaga keamanan bumi Madinah Al-Munawwarah. Jadi Nabi SAW saat tiba di bumi Madinah, antara kebijaksanaan Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW buat perjanjian. Ini dalam istilah sebut piagam Madinah. Buat janji, perjanjian tu dengan orang Yahudi, dan menjadikan mereka ni, tuan-tuan, rasa negara Madinah itu sebagai negara dia. Ni warga negara pertama-tama yang dilakukan di atas muka bumi ni, warga negara tu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang Yahudi pun duduk aman kalau ikutkan dengan perjanjian itu yang Nabi sallallahu alaihi wasallam meterai dengan mereka. Jadi memang ada macam-macam orang Arab, ada kan, Aus ada, Khazraj ada, Muhajirin ada. Begitu juga kalau ikutkan Bani banyak juga, termasuk Yahudi. Termasuk Yahudi. Sebagaimana kita dalam negara ni, tuan-tuan, bukan orang Melayu saja, alhamdulillah ada juga berbagai bangsa. Ada India, ada Cina. Jadi semua warga negara Malaysia. Masing-masing ada rasa sayangkan tanah air yang tercinta ni. Bukannya kita ni memuji dan memuja kepada seteru negara. Patutnya sebelah negara lah, sebab ni negara kita yang tercinta. Manakala Ka'ab bin Al-Ashraf, dia puji seteru Nabi, musuh-musuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mengobarkan semangat mereka supaya berperang, serang Madinah, serang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak cukup dengan itu, malah dia sanggup menunggang kenderaannya pergi kepada orang-orang Quraisy. Lalu dia singgah di rumah Al-Muttalib bin Abu Wadda As-Sahami.
Dia pun melagukan syair-syair yang merintih-rintih tentang mayat-mayat musyrikin di Telaga Buruk di Medan Badar, dengan tujuan mengimbau semula kenangan pahit itu kepada mereka, serta menggilap dendam kesumat mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diajaknya mereka memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kesanggupan dia. Tahap benci, kan, sampai dia naik kenderaan dia pergi ke Mekah. Padahal orang Yahudi ni, tuan-tuan, sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba di bumi Madinah Al-Munawwarah, situasi dia pertama, dia tunggu Nabi. Dia tunggu Nabi akhir zaman. Yang keduanya, Arab ni semua musuh dia. Dia pandang sebelah mata. Kalau boleh nak halau Arab. Kalau yang dalam Madinah tu nak halau. Termasuklah Arab yang berada di bumi Mekah. Dia kata agama apalah, kan, kolot pergi sembah berhala itu ini macam-macam. Tapi bila Nabi sallallahu alaihi wasallam hadir, tiba, yang sepatutnya mereka beriman, mereka kufur. Yang asalnya jadi musuh, tiba-tiba mereka bersahabat juga. Bersahabat pula kerana bencinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kedengkianlah. Quran sebut baghyam bainahum. Baghyam bainahum, kerana perasaan dengki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dilantik Allah Subhanahu wa taala bukannya daripada kalangan Yahudi, tapi daripada kalangan Arab. Sebab tu dia benci, sebab tu dia kufur kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sampai tahap dia pergi ke Mekah, dia melagukan kata-kata syair, dia cipta syair, dia nyanyikan syair, mengimbau kembali kepada mayat-mayat keluarga orang-orang Quraisy itu di Badar. Gilap kembali semangat supaya mereka ni berperang. Ni bahaya. Bahaya, tuan-tuan. Dia bukan membawa, kan, kepada keamanan, tapi membawa kepada perpecahan, permusuhan. Musuh, suruh musuh serang. Allahu akbar. Diajaknya mereka memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kan muslimin para jemaah sekalian, tak kala dia berada di bumi Mekah Al-Mukarramah, semasa dia berada di Mekah, dia ditanya oleh Abu Sufyan. Abu Sufyan ni dia antara pemimpin Quraisy yang masih ada lah. Dia terselamat. Sebab yang lain banyak yang mati dah. Abu Jahal, Abu Lahab, kan, dan yang seangkatan dengan dia, Uqbah bin Abi Mu'ayyad, mati belaka dah, kan, pemimpin. Abu Sufyan masih hidup lagi. Dia pemimpin daripada kalangan Quraisy. Ketika mana Ka'ab bin Al-Ashraf datang ke Mekah Al-Mukarramah, dia ditanya oleh Abu Sufyan dan orang-orang musyrikin yang lain. Apa pertanyaan dia? Tanya Abu Sufyan dan juga orang-orang musyrikin tanya kepada Ka'ab bin Al-Ashraf. Pertanyaan dia iaitu, apakah agama kami yang lebih baik atau agama Muhammad yang lebih baik? Tanya Abu Sufyan, tanya orang-orang Quraisy kepada Ka'ab bin Al-Ashraf, sedangkan dia mengetahui akan hakikat kebenaran. Dia tahu tentang kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agama Islam yang dibawa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang-orang musyrikin ni dia tanya, Abu Sufyan tanya, adakah agama Muhammad itu lebih baik ataupun agama kami lebih baik? Agama dia sembah berhala. Padahal orang Yahudi itu dia tahu, orang musyrikin tu dia
kan, sesat akidah dia, disembah berhala. Dia yang buat berhala, kemudian disembahnya berhala. Orang Yahudi tahu sebelum datang Nabi SAW, memang mereka ni selalu dihina oleh orang Yahudi. Tapi ketika ni, bila persoalan itu ditanya kepada Abu Sufyan, kan, agama siapa yang lebih baik, agama kami ke agama Muhammad? Sedangkan dia tahu agama Nabi SAW itu agama yang benar. Tanya mereka lagi, siapakah antara dua pihak ini yang lebih lurus jalan dia, Islam ke musyrik? Maka dia menjawab, ni memang kan, memang nak sebut macam mana tuan-tuan, tak amanah. Tidak ada sifat amanah di dalam diri, tidak sesekali berani menyatakan kebenaran. Kerana kebencian, dia sanggup buat apa saja. Ni baghyan bainahum yang disebutkan Quran. Kerana kedengkian yang ada di dalam hati mereka. Walaupun dah terang-terang dia nampak mana yang benar antara Islam dengan musyrik, bila ditanya kepada dia, kan, agama apa yang lebih baik, agama apa yang lebih lurus, lalu apa dia jawab? Kamulah yang lebih lurus jalannya, lebih dan juga lebih mulia. Ini Ka'ab bin Al-Ashraf. Memang tidak ada tanggungjawab lah tuan-tuan. Kan, dia cakap dekat Abu Sufyan, agama kamu lebih betul daripada agama Muhammad, agama kamu lebih lurus daripada agama Muhammad, agama kamu lebih mulia daripada agama Muhammad. Jadi tentang Ka'ab bin Al-Ashraf ini, Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan firman-Nya, kan, pada surah An-Nisa ayat 51. Alam tara ila alladhina utu nasiban minal kitabi yu'minuna bil jibti wat taghut wa yaquluna lil ladzina kafaru haula'i ahda minal ladzina amanu sabila. Yang bermaksud, tidakkah engkau perhatikan dan merasa pelik wahai Muhammad kepada orang-orang yang telah diberikan sebahagian daripada kitab Taurat? Pelik sebab Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan kepada mereka kitab Taurat. Mereka baca kitab Taurat, mereka tahu akan kebenaran Al-Quranul Karim. Tuhan sebut, alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitab. Tidakkah engkau perhatikan dan merasa pelik wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang yang telah diberikan sebahagian daripada Alkitab, yakni kitab Taurat. Yu'minuna bil jibti wat taghut. Mereka percaya kepada benda-benda yang disembah yang lain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga kepada taghut. Ini kalau ikutkan kufur dah, kan? Kufur habislah tuan-tuan. Kufur kepada Nabi SAW, bahkan menyatakan pula sembah berhala itu benar, kufur. Kan? Jadi kalau orang Islam tak ada sesekali kata, kan, sembah berhala itu betul, kan, agama yang betul. Jangan main-main tuan-tuan. Kan, itu bab akidah. Jadi orang Yahudi dia tak peduli dah tu, kan. Dia sanggup apa sahaja kerana kebenciannya kepada Islam. Dia sanggup apa sahaja, walaupun yang benar tu Islam, yang suci itu Islam, tapi dia sanggup menyatakan agama sembah berhala itu lebih mulia, lebih suci. Yu'minuna bil jibti wat taghut. Tuhan sebut mereka percaya kepada benda-benda yang disembah yang lain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga kepada taghut. Wa yaquluna lil ladzina kafaru, dan mereka pula berkata kepada orang-orang kafir, kaum musyrikin di Mekah, haula'i ahda minal ladzina amanu sabila. Bahawa mereka kaum musyrik itu lebih betul jalan agamanya
daripada orang-orang yang beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sambungan ayat ni tuan-tuan, dalam kitab ni tak sebutlah, tapi sambungan ayat ni pada surah An-Nisa ayat 52 Tuhan sebut ulaikal ladzina la'anahumullah. Mereka itulah orang-orang yang mendapat laknat daripada Allah Subhanahu wa taala. Laknat Allah Subhanahu wa taala ke atas mereka. Memang ayat ni tujunya kepada Ka'ab bin Al-Ashraf. Kemudian Ka'ab bin Al-Ashraf pulang ke Madinah Al-Munawwarah, meninggalkan mereka dalam keadaan begitu. Dalam syair-syairnya dia menyebutkan perihal isteri-isteri para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menyakiti para sahabat dengan keceluparan lidahnya dengan kata-kata yang sangat pedas. Ka'ab bin Al-Ashraf, bukan maknanya bukan sebelum ni mungkin tuan-tuan bicara Abu Lahab, isteri Abu Lahab. Isteri Abu Lahab ni jenis mulut celupa. Isteri Abu Lahab jenis mulut celupa. Kalau dekat Mekah tu memang Nabi SAW antara cabaran menghadap isteri Abu Lahab, dia punya lidah tu memang tajam. Jadi ingatkan kan, maknanya wanita-wanita kan, perempuan-perempuan yang kan, kalau yang jenis mulut celupa kan, terutamanya macam isteri Abu Lahab kan, tuan-tuan, yang selalu menyakiti Nabi SAW, sampai tentangnya disebutkan dalam Quran. Rupanya yang jenis lelaki pun ada juga. Seperti mana kan, Ka'ab bin Al-Ashraf, pandai syair dan juga dengan kata-katanya yang pedas, menghina kepada isteri-isteri para sahabat baginda radhiyallahu anhum ajma'in, hina kepada para sahabat, hina kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika itulah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man li Ka'b bin Al-Ashraf. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang sanggup menghadapi Ka'ab bin Al-Ashraf, fa innahu adzallahu wa rasuluh, kerana sesungguhnya dia telah menyakiti Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi memang akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisytiharkan kepada para sahabat baginda radhiyallahu anhum ajma'in agar Ka'ab bin Al-Ashraf ini, ianya tuan-tuan, diambil tindakan terhadapnya. Sebab perbuatannya dah melampau. Ini jenis penjenayah macam Ka'ab bin Al-Ashraf ni, dia memang tak boleh biar lama. Kena ambil tindakan, tamatkan riwayat hidup dia. Macam tu. Kan? Kalau sebelum kisah ni, iaitulah kisah peperangan Bani Quraidah, sama juga. Mula-mula Nabi SAW sabar sampai akhirnya ada wanita yang dimalukan kan, sehingga terdedah auratnya, sehingga menyebabkan ada seorang lelaki Muslim terbunuh. Nabi SAW akhirnya kan, terus mengepung perkampungan Bani Quraidah. Begitu juga Ka'ab bin Al-Ashraf ni, dia melampau lah tuan-tuan, perbuatannya kan, sudah melampaui batas, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisytiharkan kepada sahabat-sahabat. Mana sahabat? Man li Ka'ab bin Al-Ashraf, siapa yang boleh menghadapi Ka'ab bin Al-Ashraf? Tawaran daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau ianya merupakan tawaran daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, memang sahabat ni tak ada seorang pun gentar tuan-tuan, berebut bahkan. Sebab Ka'ab bin Al-Ashraf ni, dia bukan calang-calang orang juga, pembesar, pemimpin. Lebih kurang Benjamin tu, Netanyahu tu juga. Lebih kurang lah, tak jauh. Dia punya jahat dia. Jahat sungguh. Yang datang
Netanyahu ni memang jahat betul lah, kan. Tapi tak ada lagi orang Islam, pemimpin Islam tu, kan, yang buat tawaran siapa nak bunuh. Tak ada lagi setakatnya. Nabi SAW tawarkan kepada para sahabat, siapa li Ka'ab bin Ashraf yang boleh menghadapi Ka'ab bin al-Ashraf, fa innahu adallahu wa rasul, sesungguhnya dia telah menyakiti Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Lalu tampillah orang-orang yang sanggup menjalankan tugas itu. Ini sahabat, para sahabat baginda radhiyallahu anhum ajma'in. Kalau ianya seruan daripada Nabi, tawaran daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukan menjadi seruan yang wajib mereka ni pun, tapi tawaran. Nabi SAW tawar, berebut-rebut sahabat, apatah lagi ianya merupakan kewajipan. Sahabat ni tuan-tuan, kalau yang merupakan seruan Allah Subhanahu wa taala yang paling laju. Memang kita sepatutnya apa yang merupakan seruan daripada Allah itu paling laju. Kalau solat, kan, fastabiqul khairat wasari'u, Quran sebut macam tu, patut yang itu paling laju. Pengajian nombor 1 paling laju, azan, kan, paling laju, sedekah paling laju. Dalam bab dunia yang slow sikit sepatutnya, bukan slow. Quran sebut famshu fi manakibiha, jalan. Famshu, jalan. Dalam bab dunia jalan santai-santai. Tapi kita terbalik, bab dunia, kan, kena ada orang buat, kan, majlis, dapat duit sebagai contohnya, dapat bantuan, berebut-rebut, laju lagi. Bila buat majlis ilmu, alamak suram. Famshu je, slow je, suam-suam, kan. Baik, Allahumma salli ala sayyidina. Sahabat laju, kan, laju sungguh. Tampillah mereka yang sanggup menjalankan tugas itu, iaitulah Sayyidina Muhammad bin Maslamah radhiyallahu an. Kisah ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan berada di kubu Ka'ab bin al-Ashraf, sangat baik untuk dibaca kisah ni. Sebab sahabat ni berani. Sayyidina Muhammad bin Maslamah, namanya pun dekat dengan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang yang sangat berani. Bahkan dia saudara, ada bau-bau bacang dengan Ka'ab bin al-Ashraf. Tapi persaudaraan, pertalian darah itu tidak memberikan kepada dia rasa keberatan untuk membuktikan keimanan dia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muhammad bin Maslamah radhiyallahu anhu tampil. Ubaid bin Bishr radhiyallahu anhu. Abu Nailah, ataupun namanya ialah Salkan bin Salamah, iaitu saudara sesusu Ka'ab. Ini saudara, ini adik-beradik susuan, iaitulah Salkan bin Salamah, ataupun dikenali dengan Abu Nailah. Dia adik-beradik susuan dengan Ka'ab bin al-Ashraf. Al-Harith bin Aus dan Abu Abs bin Habr. Ni, kan, Muhammad bin Maslamah, Ubaid bin Bishr, Abu Nailah, kan, begitu juga dengan Al-Harith bin Aus dan juga Abu Abs bin Habr. Lebih kurang 5 orang lah. 5 orang daripada kalangan sahabat. Dan kumpulan ini diketuai oleh Sayyidina Muhammad bin Maslamah radhiyallahu anhu. Sebab tu, biasa kalau mutawif cerita, dia akan sebut nama Muhammad bin Maslamah. Sebenarnya ada 5 orang sahabat, tapi ketuanya itu adalah Sayyidina Muhammad bin Maslamah radhiyallahu anhu. Riwayat sejarah menyebutkan tentang pembunuhan Ka'ab bin al-Ashraf, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang sanggup menghadapi Ka'ab bin al-Ashraf, sesungguhnya dia telah menyakiti Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Lalu bangunlah Muhammad bin Maslamah
seraya berkata, ini mafhum daripada hadis. Kalau yang tadi itu cerita, yang ini hadis, tuan-tuan, cuma dah diterjemah. Jadi macam ulang balik lah, tapi yang ni daripada riwayat hadis. Lalu bangunlah Muhammad bin Maslamah radhiyallahu anhu seraya berkata, saya wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah kamu ya Rasulullah mahu saya membunuhnya? Tanya Sayyidina Muhammad bin Maslamah radhiyallahu anhu. Tanya dia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi SAW sebut, man li Ka'b bin al-Ashraf, siapa yang nak menghadapi dia. Jadi dia angkat tangan, dia kata dia. Lalu dia tanya kepada Nabi SAW, menghadapi ini maknanya kan, apakah kamu mahu saya membunuhnya wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jawab baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Kalau begitu, izinkan saya untuk merencanakan sesuatu. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, silakan. Allah. Jadi memang nak bunuh Ka'ab bin al-Ashraf ni, tuan-tuan, bukan mudahlah. Dia ada dia punya nak sebut perancangan yang rapi daripada sahabat-sahabat ni, sebab dia ada kubu. Dia ada dia punya bala tentera dia, tuan-tuan. Jadi bukan boleh bunuh begitu je. Jadi adalah perancangan yang rapi dilakukan oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Yang ini insya-Allah kita akan cuba sambung lagi bicaranya pada kuliah yang akan datang insya-Allah. Yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, segala kelemahan, segala kekurangan daripada diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.